Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya lagi Dr. Muhammad Nizar Zakaria daripada Primadona Worldwide, Sdn Bhd. Dalam video sebelum ini saya ada ceritakan bagaimana kita kena jaga stem cell tubuh badan kita ini dengan baik, ya. Saya nak mengimbau kembalilah kenangan lalu, zaman-zaman dulu, di mana kalau kita pernah dengar orang tua-tua kita pernah bercerita, kalau nak awet muda, kalau nak sihat, rajin-rajin makan ulam, ya. Biasa kita dengar dan kita tengok pun kawan-kawan kita, saudara mara kita yang rajin makan ulam ini, kita boleh nampak kesan pada awet muda dia tu, kepada tenaga dia lain macam, ya. Jadi apa cerita sebenar di sebalik apa yang orang tua-tua selalu bagi tahu pada kita ini, ya, bagaimana makan ulam, ya, boleh menyebabkan awet muda dan sebagainya, dan kesihatan. Kalau kita lihat sebenarnya ulam-ulaman kita ni banyak terdiri daripada pucuk-pucuk tumbuh-tumbuhan, pucuk paku lah, pucuk pegaga lah, pucuk ubi lah dan sebagainya, ya. Pucuk-pucuk ni yang banyak dijadikan ulam. Baik. Now, sebelum ini saya cerita pasal stem cell, iaitu sel yang berupaya menghasilkan sel-sel baru, ya. Dan stem cell ini bukan hanya berada pada manusia, ya, berada pada haiwan, tetapi juga ada dalam tumbuh-tumbuhan. Kalau kita lihat tumbuh-tumbuhan, kawasan mana yang agak-agaknya yang kaya dengan stem cell tumbuh-tumbuhan ini? Pasti di kawasan yang pucuknya. Sebab di pucuknya itulah yang akan berkembang jadi dahan, jadi ranting, jadi daun baru, jadi bunga, jadi buah dan sebagainya. Jadi apabila kita rajin amalkan makan ulam, makan pucuk-pucuk tumbuh-tumbuhan ini, sebenarnya dah lama dah kita amalkan makan pati ekstrak stem cell tumbuh-tumbuhan. Jadi apa kesannya? Mengikut kata orang tua yang dah bergenerasi ini, kita dapat lihat bahawa orang yang rajin mengamalkan makan ulam ini, awet muda ni sering disebutkan, ya. Awet muda, kulitnya nampak lebih muda daripada usia orang yang rajin makan ulam ini, ya. Salah satu sebab, ya, adalah kulit kita ini pun ada stem cellnya sendiri. Jadi bila kita rajin makan ulam, dia akan menyebabkan stem cell kulit itu rajin menghasilkan sel-sel kulit yang baru, menggantikan sel-sel kulit yang lama yang mati dan sebagainya. Jadi nampak cantik, nampak halus, nampak awet muda. Tetapi stem cell kita ini bukan hanya ada pada kulit, iaitu organ kita yang terbesar, tapi juga di seluruh badan kita. Saya pernah sebut pasal orang kata apa, stem cell dalam som-som tulang kita yang menghasilkan sel darah putih. Sel darah putih ini pula menghasilkan antibody. Antibody ini pula penting untuk kekebalan tubuh badan kita melawan virus, bakteria dan sebagainya. Jadi skopnya agak luas lah, ya, bagaimana stem cell kita ini berfungsi. Jadi kalau mengikutkan kata orang tua-tua, ya, yang telah dipercayai turun-temurun ini, rajin makan ulam, iaitu rajin makan pati stem cell tumbuh-tumbuhan secara alami, secara semula jadi ini, insya-Allah dapat membantu, ya, stem cell tubuh badan kita untuk berfungsi. Jadi sebab itulah kita syorkan amalkan pemakanan yang sihat, yang seimbang, yang semula jadi, ya, terutamanya pemakanan sayur-sayuran, buah-buahan yang boleh bantu antaranya mengaktifkan stem cell tubuh badan kita, ya. Ini amat penting, terutama sekali di zaman-zaman pandemik ini, di mana kekebalan tubuh badan kita amat penting dan boleh menyelamatkan nyawa kita, ya. Jadi untuk maklumat yang lengkap yang seterusnya, boleh layari laman web kita di www.saristemcell.com, ya. InsyaAllah saya doakan semoga penonton video ini akan sentiasa sihat dan dilindungi Allah sentiasa. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.